A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berada dalam bulan yang penuh barakah, yang kita sebut sebagai Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh keberkatan, memasuki hari yang ke-11. Pada hari ini mudah-mudahan segala amalan yang telah kita lakukan sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keizinan oleh Allah untuk kita benar-benar menghidupkan Ramadan sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam soal ibadah ini Allah Ta'ala mengajar kita supaya kita bersabar dalam beribadah. Fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah kamu akan Allah dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sabar dalam beribadah kepada Allah, yang dapat terus kita menghidupkan Ramadan dengan segala macam ibadah kepada Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, menanti waktu Jumaat kurang lebih 1:23, ada setengah jam kurang lebih waktu yang ada, saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan sekalian beberapa pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Ali Imran. Saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Ali Imran, dengan temanya ialah kunu rabbaniyin. Jadilah kamu golongan Rabbani. Jadilah kamu sebagai golongan Rabbani, itu tajuk dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hifdha wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya, tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat kenabian, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku, dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sebaliknya, hendaklah ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, yakni orang yang menyembah Allah Ta'ala
Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan kitab Allah, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ayat ataupun tema utama pada ayat 79 surah Al-Imran ini ialah jadilah kamu sebagai golongan Rabbani. Itu tajuk dia, Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu sebagai golongan Rabbani. Ya, tambah-tambah bila kita berada di bulan Ramadan, bulan yang kita mempergandakan, melipat gandakan amal ibadah kita. Ya, saya tertarik dengan pesanan para alim ulama. Mereka mengatakan bahawa Ramadan ini bukan bulan untuk kita baca Quran, bukan bulan untuk kita bersembahyang, bukan bulan untuk kita bersedekah, tetapi bulan Ramadan bulan untuk kita menggandakan bacaan Quran kita. Bulan Ramadan untuk kita melipat gandakan solat kita. Bulan Ramadan untuk kita melipat gandakan sedekah kita. Makna bahasa mudahnya ialah bulan Ramadan bulan untuk kita menggandakan amal. Tuan-tuan dah terbiasa kita buat. Pada bulan-bulan yang lain kita sembahyang sunat, maka bila bulan Ramadan kita gandakan solat sunat. Selain daripada solat tarawih, boleh jadi solat-solat sunat yang lain kita tambah lagi. Ya, kalau biasa tahajud 2 rakaat, tambah biar jadi 4 rakaat. Itu begitu. Ya, kalau sekali-sekali buat solat taubat, biar kita cuba usahakan hampir tiap-tiap hari kita buat. Kalau baca Quran, biasanya kita baca 1 buku surat sehari. Bulan Ramadan kita baca 1 juzuk sehari. Itu sebagai contoh. Saya tengok dalam posting Facebook semalam, ada kata kawan FB, dia dah update. Dia kata semalam dah khatam. Maknanya kalau hari ke-10 Ramadan dia dah khatam, maknanya dia 3 juzuk sehari. Ya, 3 juzuk sehari. Kita nak habis 1 juzuk pun berpeluh. Nak habis 1 juzuk kan. Itu boleh jadi dia ada kesempatan, dia boleh habiskan 3 juzuk sehari. Makna 10 Ramadan sekali khatam. Boleh jadi hari yang ke-20 Ramadan, khatam yang kedua, habis Ramadan dia sempat 3 kali khatam. Alhamdulillah, ada orang yang diberi kesempatan untuk benar-benar menggandakan amalan sehingga boleh baca 3 juzuk sehari. 3 juzuk ni kalau orang yang jenis tak melazimi baca Quran, boleh jadi penat juga nak habiskan. Baik, jadi sesuai dengan bulan kita menggandakan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nak memanfaatkan kita punya amalan kepada Allah Ta'ala ni biar kita benar-benar jadi kumpulan yang Allah Ta'ala sebut Rabbani. Ya, kumpulan yang sifatnya Rabbani itu. Maka di sinilah yang kita cuba nak melihat perbincangan para ulama yang bila disebut sebagai golongan Rabbani. Ya, golongan yang menyembah Allah, bukan menyembah Allah sekadar ikutan, bukan menyembah Allah kerana semangat, tetapi menyembah Allah kerana ilmu. Kita lihat sebagai contoh, dalam bulan Ramadan ni ada setengah orang tu dia menyembah Allah kerana semangat. Awal Ramadan semangat. Dan awal Ramadan tu semangat. Bila dah masuk pertengahan Ramadan, semangat dia tu dah beralih kepada semangat nak beraya pula. Zaman TikTok lah ni, tak ada Ramadan tu sibuk lagu raya dah. Zaman TikTok kan, beg kuning, tuan-tuan tak ada yang terheret dengan belian TikTok boleh jadi kan.
Dia punya iklan tu, iklan baju raya seawal bulan Sya'ban tu lagi. Dah ada dah lagu raya. Sebab apa? Sebab nak promote pakaian raya melalui media online kan, dah pasang lagu raya apa semua kan. Bahkan trend orang ni puasa dah lagi baju raya siap. Ya, baju raya siap. Jadi seolah-olah kadang bila masuk Ramadan itu betul kita menyembah Allah, kita datang ke masjid, datang ke surau, datang ataupun apa-apalah yang berbentuk ini, tetapi apakah di atas asas ilmu ataupun di atas asas semangat? Untuk menjadi golongan Rabbani, apa yang dilakukan itu ialah sifatnya di atas asas ilmu. Mana golongan yang melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas asas ilmu. Maka kalaulah kita melaksanakan ibadah kita di atas asas ilmu, ilmu dari sudut kita tahu dia punya hukumnya, ilmu dari sudut kita tahu ganjarannya, maka tak adalah dia akan berlaku seperti berlaku dalam masyarakat kita, yang berlaku dalam bentuk kita kata semangat, kemudian semangat pudar kan. Sebab apa? Sebab kita cuba nak latih buat sesuatu biarlah di atas asas ilmu, bukan di atas asas semangat. Kenapa kita datang ke masjid? Bukan kerana awal-awal Ramadan ni semangat lagi kena datang, tetapi kerana kita memahami kelebihan untuk datang ke masjid, kelebihan untuk kita solat secara berjemaah, tu di atas asas ilmu. Maka kalau kita melihat amalan yang kita buat itu asasnya ilmu, maka mudah-mudahan dia boleh untuk istiqamah kan, mudah-mudahan dia boleh untuk istiqamah. Kalau atas semangat, itu yang kadang semangat ni dia boleh datang dan pergi. Baca Quran pun sama. Kalau kita sembah dengan Allah baca sikit, kita pun jadi tak apa, aku baca sikit pun tak apa, orang baca sikit. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang baca Quran tu banyak, kita pun akan rasa aku pun kena baca banyak juga kan? Tetapi kita tak nak atas asas semangat. Sekali-sekala tu boleh lah. Macam kita pernah sebut, kata silap dalam tazkirah saya pernah sebut tentang program jom subuh macam Jumaat apa semua kan. Bagus program itu, tetapi itu perlu dijadikan turning point untuk kita berubah kan. Apa guna waktu kempen tu sampai melimpah keluar masjid, tak usah cerita sebulan lepas pada tu, esoknya dia tak ada kempen balik asal balik kan. Kalau asalnya 3 sah, 3 sah dah balik. Sebelum tu sebab apa? Sebab kempen. Bukan tak boleh buat kempen, boleh kan? Lagi banyak kempen lagi bagus. Cuma kita nak didik diri kita ini supaya bila kita buat satu-satu amalan untuk kita jadi golongan yang disebut sebagai Rabbani, ialah mesti amalan yang kita buat itu atas asas ilmu, bukan di atas semangat semata-mata kan? Kadang-kadang ada setengah kita ni kalau mari semangat zikir tu steady 1,000, 2,000 kan. Bila dia mari semangat, kalau semangat tu tak berapa nak ada nak zikir 100 kali pun malas tu kadang. Sama juga kan, kalau baru malam, kalau waktu dia semangat tu tanya sama imam, bila kita nak buat qiyamul lail ni, waktu semangat okey insyaAllah kita buat, kita mula pukul kita mulalah dalam subuh lewat, kita buatlah dalam 4.45 lewat tu, kita nak mula pukul 4 waktu dia tengah semangat tetapi bila dia semangat tak berapa nak ada,
kadang semangat tu nak kena ada, tapi nak kena perkukuhkan dengan ilmu supaya apa yang kita buat itu biar atas asas ilmu. Ya, kalau kita melihat atas asas ilmu, ya, kita tanya balik kan, kenapa kita datang solat jemaah di masjid di surau contoh. Maka kita kata, oh kerana ini tuntutan agama, pahalanya sekian-sekian. Okey, kalau kita bergerak di atas asas ilmu, kenapa boleh jadi lepas daripada itu kita datang cuba ambil peluang yang ditawarkan oleh Allah? Kan, di situ benda yang perlu untuk kita fahami. Yang keduanya disebutkan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini ialah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu amalan yang sempurna. Kita ambil contoh, ini sebagai muhasabah untuk saya juga dan untuk kita semua. Ya, kadang kita ambil dua contoh lah. Satunya dalam sembahyang, yang kedua dalam kita berpuasa. Dan kita dalam berpuasa ini disebutkan oleh Nabi SAW, ada beberapa hadis yang Nabi sebut. Antaranya Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dahaga. Mana seolah-olah dia puasa tapi pahala tak ada. Sebab apa pahala tak ada? Sebab dia buat amal tidak sempurna. Kan? Antaranya juga yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang dia berpuasa tapi maksiat dia tetap tidak tinggalkan. Maknanya dia puasa tapi pada masa sama dia buat juga maksiat. Nabi kata contoh dalam masalah orang yang suka berbohong. Nabi sebut man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong, bahkan terus berbohong, maka Allah tidak berhajat padanya untuk meninggalkan makan dan minum. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat untuknya berpuasa. Kalau orang memahami hadis ini secara salah, dia kata kalau begitu tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab aku duk cakap bohong. Bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini ialah bila kita berpuasa, maka berhenti-berhentilah daripada bercakap bohong. Kita berpuasa, kita kiaskan daripada hadis ini, berhenti-berhentilah daripada mengumpat. Kita berpuasa, berhenti-berhentilah daripada memfitnah. Itu contoh. Tetapi apa yang berlaku ialah terkadang kita berpuasa, dan puasa ni pula sebab ibadat yang dia bukan melibatkan pergerakan macam solat. Kan solat dia ada dengan takbiratul ihram, kita angkat takbir, tak boleh buat benda lain adalah kecuali selepas kita beri salam. Maknanya kalau duduk situ dah ada pun puasa, sebab dia puasa ni dia niat lepas tu tak makan tak minum, itu dah puasa. Dah susah kita nak tahu orang ni puasa ke tidak. Dia tak makan tak minum. Bolehkah kita nak monitor daripada pagi sampai ke malam? Tentulah kita tak boleh nak monitor. Dan silap-silap dia masuk bilik air, dia minum air pahit apa, kita tak boleh nak monitor. Berbeza dengan sembahyang. Kalau kita tengok waktu maghrib dia duduk lepak kedai makan, waktu isyak duduk di meja tu lagi, sah dah tak sembahyang. Sah dah tak sembahyang. Kok dia kata musafir. Kalau betul dia musafir lah ya. Tapi kita kata nak kata musafir pun dia jiran rumah aku je. Musafir ku. Itu contoh. Jadi dalam soal ibadah puasa ini, suatu yang kita nak kata dia ni puasa ke tak puasa tak boleh, sebab dia melibatkan tak makan tak minum. Tetapi kadang oleh kerana amalannya
menyebabkan kadang-kadang kita tak sedar dalam keadaan kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pahala puasa kita tu hilang. Kan kita buat dalam istilahnya tidak sempurna, sah pada sudut syaraknya, maknanya dia dikira puasa tak perlu qada, tapi dari sudut pahalanya tak ada. Kenapa tak ada pahala? Sebab dalam ibadah dia itu, dia tidak jaga untuk dilakukan secara sempurna, kan? Orang-orang yang sifatnya Rabbani, mereka benar-benar melakukan ibadah itu tidak lain tidak bukan dengan tujuan memang untuk dekat sungguh dengan Allah. Itu dia, orang yang sifatnya begitu. Ibnu Athaillah As-Sakandari disebut dalam soal melakukan ibadah ini, ada golongan yang dia panggil sebagai hamba ibadah. Hamba ibadah ni dia buat ibadah, dia buat, tapi lebih kepada kalau tak buat haram, maka kena buat, kena buat. Maknanya kita kata kenapa semayang? Kalau tak semayang haram, maka dia buat. Itu dia kira kategori biasa. Ya, dia nak satu lagi kategori ialah kenapa buat? Sebab aku ni sebagai hamba Allah, menjadi kewajipan kepada aku untuk buat. Itu maknanya atas dasar dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh tengok balik amalan yang kita buat. Sebagai renungan bersama, saya yang cakap lebih-lebih lagi, kita berterawih ke, kita baca Quran ke, kita bersedekah ke, kita berpuasa, apakah kita berkehendak untuk rasa lebih dekat dengan Allah, ataupun lebih kepada dah wajib kita puasa sebab dah wajib? Gitu. Maknanya dia buat, tapi apakah di situlah yang apakah kita boleh rasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita buat tu sekadar kata apa, sekadar buat je. Sembahyang tarawih sembahyang, sembahyang tahajud sembahyang, puasa kita puasa, tapi kita sendiri rasa ke tidak? Kan dari sudut kita semakin mendekati, menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda inilah suatu benda yang nampak seperti senang, tetapi ianya tidak mudah. Kan tidak mudah untuk kita dapat kelazatan dan kenikmatan itu. Sebab itulah kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, bagaimana Syekh Sa'id Hawa dia sebut antara beberapa cara untuk kita menuju ke arah itu, kan, untuk kita melatih diri kita supaya kita ini ada jiwa Rabbani, ada sifat Rabbani itu dengan beberapa cara. Antaranya ialah, kata Syekh Sa'id Hawa, sifat Rabbani tidak terbentuk tanpa ibadah, bahkan Rabbaniyah itu adalah gabungan ilmu dan ibadah. Ini yang kita dah sebut tadi, ya, gabungan ilmu dan ibadah. Ibadah saja tidak di atas asas ilmu tak kena juga. Sebab tu kekadang di bulan Ramadan ni kadang ada setengah tu dia kira kita bulan Ramadan ni kita nak buat, nak tumpu kepada ibadah, majlis-majlis ilmu bulan lain pun boleh buat, di sana kan suatu yang silap. Sepatutnya ibadah-ibadahlah, kan, ilmu pun kena jalan. Dan tambah-tambah bulan Ramadan ini pula, jumlah kehadiran ke surau, masjid dan sebagainya itu lebih ramai daripada biasa. Maka perlu ambil kesempatan untuk ilmu itu disampaikan. Cuma kekadang kita tak nafi, ada kekadang setengah ustaz-ustaz ni dia tak makan saman juga. Ada satu masjid saya pergi 2-3 Ramadan yang lepas lah. Baru malam yang saya ingat yang ke berapa, dalam 5 malam awal lah, jemaah tak ramai. Kita pelik,
kenapa jemaah tak ramai? Rupanya malam yang kedua apa ustaz bagi tazkirah tu ni tak makan saman. Kan orang suruh tazkirah 20 minit, dia bantai dekat 1 jam. Jadi esoknya jemaah tak mari dalam masjid tu. Apa nak mari tarawih? Dia mau bantai tazkirah dekat sejam. Alhamdulillah datang meja kan, tazkirah 15 minit kan. Nak mau bagi tazkirah short and sharp gitu. Dia naik share, mau tak apalah, awak esok awak pergi masjid lain, awak kat masjid ni tu nanya tu tengok lah tak ramai dah jemaah. Sebab apa? Sebab mereka yang datang nak kepada tarawih sekali bertemu pukul 9 suku tak mula lagi tarawih, 9.30 tak mula lagi tarawih, 9.40 tak mula lagi tarawih. Demonya nak sembahyang tarawih. Tu keadaan ada juga. Salah dia ustaz-ustaz ni yang jenis tak makan saman ni ada juga. Tapi tak ramai lah. Banyaknya dia follow apa yang surah masjid tetapkan. Ada yang berani buat lepas maghrib. Saya malam ni tazkirah di masjid Selayang Baru. Mereka buat lepas maghrib. Tak berani buat lepas maghrib. Setengah orang tak berani nak buat lepas maghrib. Lepas maghrib siapa nak dengar ustaz kan? Tapi ada masjid dia berani buat kan? Ada satu dekat Ampang, Masjid Nurul Islam, masjid tepi jalan nak menuju ke Ampang tu buat lepas maghrib juga. Ada satu surah tu dengan kuliah subuh pun tangguh juga. Sebab apa? Ramadan kita pun tak faham kan, tangguh juga kuliah subuh hari Minggu tu. Walau tak ada kaitan apa nak kata terawih malam. Subuh Ahad pun tangguh juga. Sebab apa? Sebab Ramadan kita tangguh lah. Kita pun berkata tak tahu aku dia ada reason macam mana dia jadi tangguh majlis ilmu tu kan. Seolah-olah dia kira kita nak baca Quran, kita nak tarawih ilmu, bulan lain. Itu satu konsep yang perlu diperbetulkan. Sebab apa? Sebab untuk membentuk jiwa Rabbani ini, dia nak kena ada gabungan di antara ibadat, amalan yang kita buat dengan ilmu tu mesti kena ada. Baik. Ini yang disebut bahkan kata Syekh Awal juga, ibadah terbina di atas zikir, maka perlu juga untuk memperbanyakkan zikir kan. Untuk membentuk jiwa Rabbani tak dapat lari daripada zikir. Cuma kita lihat Islam ni mudah. Ke Islam ni mudah. Terkadang ada orang yang contoh saya rumah di Gombak mengajar di UIS dan tak jauh mana 50 km saja. Jadi kadang-kadang kita nak berzikir lama-lama tak ada di masjid. Dan selalunya lepas pada semayang di masjid kita doa sendiri, kemudian siap-siap nak datang kerja. So habis tak ada nak zikir, apa masalah? Sambil derang takkan tak boleh zikir. Kat Islam mudah, bukan kata nak berzikir ni nak kena duduk atas tikar sejadah. Islam ni mudah kan, sambil naik kereta ke naik motor zikir je lah. Banyak mana kita nak kita boleh berzikir, tak ada masalah. Islam ni mudah, bukan kata. Cumanya kalau zikir duduk atas sejadah ni dia lebih fokus, lebih khusyuk. Kita zikir sambil drive ni nak kena tengok kereta kat depan juga. Tapi nak sebutnya dari situ zikir tak ada masalah. Bukanlah kata tak ada nak zikir sebab apa pagi nak datang kerja, ada apa masalah? Kan boleh je berzikir di mana-mana pun. Islam ni senang, Islam ni mudah. Yang kita boleh buat nak berzikir, yang kita kata subhanallah, la ilaha illallah, ke nak berselawat, ke nak istighfar, semua boleh buat. Itu bagi yang kerja jauh lah macam saya. Kerja jauh kita boleh ambil kesempatan. Yang kerja dekat, Allah nak berzikir apa, naik motor 5 minit dah sampai dah tempat kerja. Nak ambil luar zikir lepas subuh tu dah tempat kerja dekat. Tak ada masalah. Maknanya zikir tu kita cuba untuk biasakan, biasakan. Cuma yang saya nak sebut dalam jangka 2 minit, 3 minit yang berbaki ini, apa yang menariknya ialah saya harus sebut, dan yang ini perlu kita beri perhatian.
Kata dia sifat Rabbani tidak terbentuk melainkan dengan suasana yang terbina melalui amal dan zikir. Lalu insan Rabbani tersebut bergerak keluar, melakukan gerak kerja, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mencari ilmu, menyebar ilmu, menyampaikan nasihat, melakukan khidmat. Nak membentuk jiwa Rabbani ini dia bukan hanya atas tikas jaga saja, tidak. Kadang-kadang kita diingat nak jadi Rabbani ini kira hanya dengan ibadah semata-mata. Tak. Yang sifat Rabbani ini seolah-olahnya ialah dalam hubungan dengan Allah dialah TikTok, dan hubungan dengan manusia pun dia berperanan. Itu betul. Kan setengah orang ni dengan Allah Ta'ala tu kalau bab baca Quran memang menang dia lah paling banyak. Bab zikir pun kira menang dia lah paling banyak. Bab solat sunat ke dia lah paling banyak. Tapi orang sebelah tak semayang dia buat tak ingat. Orang sebelah tak ada makanan dia buat tak ingat. Itu tak betul. Kan sifat Rabbani ini dia bagus dari sudut hubungan dengan Allah dan bagus dari sudut hubungan dengan manusia. Maknanya hubungan rapatnya dengan Allah Ta'ala itu diterjemahkan dengan turun dia untuk memberikan khidmat kepada manusia yang lain. Khidmat dari sudut mana? Ajak kepada yang ma'ruf. Khidmat dari sudut mana lagi? Kalau ada kemungkaran maka dia kena cegah kemungkaran. Apa lagi? Dia sudut menyebarkan ilmu. Zaman lalu kadang senang kita nak mengajar sendiri, mungkin tak ada kemampuan. Kadang-kadang kita boleh share tazkirah penting, tazkirah pendek dalam bentuk video TikTok ataupun makalah. Semalam saya tengok ramai orang share infografik yang disediakan oleh Maktabah Al-Bakri, Dr. Zulkifli Al-Bakri, hukum berbuka puasa dengan bersetubuh. Gaji pula pergi share tu. Hukum berbuka puasa dengan bersetubuh, ramai juga share. Maknanya tak sadar ilmu boleh dengan share. Jadi tuan-tuan nak tengok hukum apa pergi tengok dalam Maktabah Al-Bakri. Jadi nak sebutnya sebagai kesimpulan dia ialah bila kita nak menjadi insan Rabbani, tidak cukup dengan kita menjaga hubungan dengan Allah dari sudut sembahyang, zikir, baca Quran, tetapi kita juga perlu berperanan terhadap manusia yang lain dari sudut al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, dari sudut beri nasihat, dari sudut kita berikan khidmat, tolong orang dan sebagainya, barulah membentuk sifat Rabbani. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.